Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina ala rahmatika ya zal jalali wal ikram. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala asy-syaikh al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid dunya wal akhirah. آمين يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baik, kita sambung lagi bab alhamdulillah ataupun puji Allah Ta'ala ini yang kita baca pada perkongsian yang telah lepas, iaitu pada lafaz Alhamdulillah. Maka kita telah tahu sebelum pada ininya alif lam pada perkataan alhamdu dan juga ta'rif ataupun definisi puji dan syukur. InsyaAllah pada perkongsian hari ini, insyaAllah kita akan cuba kongsi kata jenis-jenis puji ataupun kategori puji. Oleh kerana kita tahu bahawasanya puji ini banyak, maka apabila banyak ulama meletakkan puji ataupun ulama membahagikan puji itu kepada 4 jenis puji. Yang pertamanya itu puji yang pertama, puji qadim bagi qadim, yakni Allah Ta'ala memuji zatnya sendiri. Ada Allah Ta'ala puji dia. Allah Ta'ala puji dia. Maka banyaklah dalam dalil-dalil Allah Ta'ala ni puji dia sendiri. Antara contohnya ialah dalam Al-Quran, ada dalam suratul Fatihah sendiri. Kalau kita boleh baca dia, contohnya kita kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maknanya segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi lafaz itu lafaz Allah Ta'ala puji dia sendiri. Yang ni Allah Ta'ala puji dia sendiri ni dikatakan dalam istilah ilmu tauhidnya ataupun istilah pengajian Islamnya disebut puji qadim bagi qadim. Kerana Allah Ta'ala ni bersifat dengan qadim, jadi dia puji pula diri dia sendiri yang bersifat dengan qadim. Dia puji zat dia sendirinya yang bersifat dengan qadim. Sebab itulah dipanggil dianya puji qadim bagi qadim. Allah Ta'ala bersifat dengan qadim, memuji di zatnya yang qadim. Itu dia. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Maksud puji qadim bagi hadis ini, yakni Allah Ta'ala memuji hambanya. Memuji hambanya, antaranya Allah Ta'ala puji Nabi Ayub alaihi salam. Dalam Quran disebut contohnya, ni'mal abdu annahu awwab. Sebaik-baik hamba, dia kata bahawasanya ni'mal abdu innahu awwab, sebaik-baik hamba sesungguhnya awwab, ini hamba yang banyak bertaubat. Itu dia panggil Allah Ta'ala puji makhluk yang disebut dalam istilahnya puji qadim, yakni Allah Ta'ala, dan puji qadim bagi hadis. Siapa hadis? Yakni makhluk ataupun baharu.
Yang ketiganya, puji hadis bagi qadim. Hadis memuji qadim. Hadis ni makhluk. Maksud di sininya hamba dia lah memuji qadim, yakni Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala ni bersifat dengan qadim, kita makhluk sebagai hamba dia ni bersifat dengan hadis, dengan benda baru. Dah. Contoh dia banyaklah. Seperti kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu kita puji Allah Ta'ala. Kemudian yang keempatnya, puji hadis bagi hadis. Puji hadis bagi hadis. Yang ni hamba sesama hamba memuji. Hamba ni sama-sama dia, manusia sama manusia, duduk puji. Contoh kita memuji sahabat kita, anak kita, seperti kita kata, mereka ni baik, demo akhlak comel, awak ni pandai, awak ni kreatif. Tu contoh lafaz puji makhluk bagi makhluk, puji hadis bagi hadis. Itu dia. Ataupun puji hamba bagi hambanya sendiri. Itulah 4 puji yang terdapat dalam lafaz Alhamdulillah yang membawa maksud segala puji. Itu dia. Jadi Alhamdulillah, segala puji itu lillahi rabbil alamin, bagi Allah. Maka perkataan lam pada lillah tu pula, apa maknanya? Itu kita telah sebut. Maknanya, maksudnya lil ikhtisas ataupun lil milki. Ataupun lil istihqaqi. Tu lam situ. Apa makna kalau kita nak letak dia tu dengan maksud lil ikhtisas, lam di situ bermakna tertentu bagi Allah. Kalau kita nak kata lam tu dengan mana lil milki, dia akan jadi dari segi maknanya dia akan diterjemahkan dengan makna milik bagi Allah. Jadi kalau kita gabungkan dengan alhamdu, segala puji milik bagi Allah. Kalau lam tu dengan maksud ikhtisas pada lillah tu, bila kita terjemah ke dalam bahasa Melayu, gabung dengan perkataan alhamdu, dia panggil dia maksudnya, maknanya segala puji tertentu bagi Allah. Dan sekiranya lam tu kita maksudkan dia, maknakan dia dengan makna lil istihqaq, maka bila kita terjemah ke dalam bahasa Melayu, gabungkan dengan perkataan alhamdu, maka maknanya segala puji berhak bagi Allah. Itu dia. Kepilih dah yang mana satu. Asalkan maksudnya dari segi ilmu usuluddin, tidak lagi lah. Jadi ayatnya segala puji itu hanyalah tertentu bagi Allah. Keempat-empat puji yang disebut oleh ulama itu semuanya kembali kepada Allah. Allah puji dia sendiri pun kembali kepada dia. Dia puji makhluk pun kembali kepada dia. Makhluk puji dia pun tentu dah kembali kepada dia. Pujian itu. Dan makhluk puji sesama makhluk pun kembali kepada dia juga. Kenapa? Kerana apa yang ada, apa yang berlaku ini adalah ketentuan dia, kejadian dia. Pada ketentuan dia azali lagi. Kemudian dia jadikan sebagaimana dia tentukan. Kalau kita kata kita pandai, kalau kita kata kita berakhlak baik, berperangai baik, kalau kita kata kita berilmu, kita orang cerdik, kesemua itu adalah anugerah yang dijadikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Sebab itulah puji itu yang berhaknya, yang tertentunya, yang memilikinya hanyalah Allah Ta'ala. Ialah sahaja yang pada hakikatnya memiliki pujian.
Kita makhluk dah menerima pujian secara majazi. Kerana apa? Kerana segala kebaikan yang berlaku kepada makhluk, pada hamba dia ni, dah. Sama ada dari segi perangainya, akhlaknya yang baik, dah, akalnya yang cerdas, dan segala-galalah kebaikan yang terzahir kepada hamba dia ini adalah nak menyatakan kurniaan Allah Ta'ala sahaja. Hakikatnya Allah Ta'ala lah yang mempunyai segala kelebihan, segala kebaikan, segala kesempurnaan. Nah, sebab itulah yang sebenar-benar layak menerima pujian hanyalah Allah. Tertentu bagi dia, hanya milik bagi dia, dan yang berhaknya hanyalah dia. Itu dia. Okey. Maka sebaik-baiknya kita janganlah sewenang-wenangnya memberi pengertian ataupun maksud pada lam perkataan ataupun huruf lam pada perkataan lillah itu. Kalau kita memberi maksud dengan lil manfaah lam tu ataupun lil ilat dengan ada ilat tujuan ataupun kerana maksudnya dia boleh menyebabkan akidah kita terjejas dan mungkin salah akidah kita. Sebab segala kejadian segala yang berlaku ini adalah ketentuan Allah, dan Allah Ta'ala tidak mengambil manfaat daripada apa yang dia jadikan, dan Allah Ta'ala juga tidak ada tujuan apa-apa daripada segala kejadian yang dijadikan olehnya. Itu dia. Okeylah, nak boleh dia nak ambil manfaat bukan kerana bertujuan sesuatu. Kenapa kita kata Allah Ta'ala tidak ambil manfaat dengan kejadian dia, dan juga dia tidak ada tujuan tertentu? Kalaulah kita kata Allah Ta'ala mengambil manfaat daripada kejadian dia, ataupun kita kata Allah Ta'ala menjadikan sesuatu kerana ada tujuannya, maka kena berhati-hati. Kerana seolah-olah Allah Ta'ala itu perlu lagi kepada kejadiannya, kepada makhluknya, tak lepas lagi daripada makhluk. Dia perlu, dia nak manfaat, dia perlu kepada manfaat. Dia akan membawa kepada kefahaman sebegitu. Kalau kita kata lam pada lillah tu, kita membawa maksud lil manfaah ataupun lil ilah. Maka di sinilah kita perlu pada apabila kita nak terjemahkan sesuatu, baik ayat Quran, baik hadis, maka di situlah kita perlu kepada tapisan ilmu usuluddin supaya tak tergelincir akidah kita. Takutnya kita menyabitkan kekurangan, sifat kekurangan pada zat Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala mengambil manfaat daripada kejadiannya, seolah-olah dia perlu kepada kejadian yang dia jadikan. Kalaulah dia tu jadikan sesuatu kan ada tujuan, maka itu juga menjadi tanda Allah Ta'ala ni tidak sempurna, kerana dia masih belum sempurna lagi, kerana dia masih ada tujuan-tujuan tertentu di setiap kejadian dia. Itu dia, kena faham molek situ. Di sini kalau untuk kita faham dalam bab ini lil manfaah dengan lil ilah ni, dalam ilmu usuluddin kita kena bahas yang pertamanya sifat mukhalafah, yang keduanya sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Faham di situ, maka kita boleh menolak segala kekurangan, segala ketidaksempurnaan zat, sifat dan perbuatan Allah Ta'ala. Okey. Kemudian, di manakah dalil yang menyuruh kita, menuntut kita memuji Allah Ta'ala? Adakah tak dalil? Adakah tak dalil yang suruh kita puji Allah Ta'ala? Itu dia.
Ini kita boleh tengok pada satu hadis Nabi yang hampir sama dengan hadis dalam tuntut kitanya apa ni baca bismillah baru ni, baca basmalah. Iaitu qala Rasulullah SAW, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bihamdillah fa huwa ajzam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin, setiap perkara, dhibalin, yang ada kebaikan, yang ada keelokan pada syarak, la yubda'u fihi, tidak dimulakan padanya, bihamdillah, dengan alhamdulillah, fahuwa ajzam, maka ia berpenyakit juzam, berpenyakit sopok ataupun kudung ekornya, yakni ditafsir oleh setengah ulama qalilul barakah, kurang berkat. Jadi kita faham di sini bahawasanya pengarang kitab ini, yakni pengarang kitab Khulasah Manhajul Abidin ini, memulakan karangannya dengan bismillah, dengan basmalah, dan juga memulakan karangannya dengan alhamdulillah sebagai permulaan yang kedua. Kenapa? Kerana yang pertama nak beramal dengan hadis Nabi kalau dalam masalah basmalah, iaitu hadis qala Rasulullah SAW, kullu amrin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'. Manakala dalam bab basmalah ni hadisnya qala Rasulullah SAW, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bihamdillah fa huwa ajzam. Jadi itulah sebabnya pengarang kitab ini memulakan kitabnya dengan bismillah kerana nak beramal dengan hadis ini. Begitu juga ia mulakannya dengan alhamdulillah kerana juga nak beramal dengan hadis yang menyuruh memulakan sesuatu dengan alhamdulillah. Kemudian sebab yang kedua, kenapa pengarang kitab ataupun muallif syekh kita ni dah memulakan karangannya dengan alhamdulillah, kerana nak mengikut bagi Quran yang mulia. Nak ambil kerana mencontohi Quran yang mulia, yang mana Qurannya dimulakan dengan bacaannya dimulakan dengan bismillah, kemudian dimulakan dengan alhamdulillah, yakni suratul Fatihah. Itulah dua sebab, dua alasan kenapa pengarang kitab ini memulakan karangannya dengan bismillahirrahmanirrahim dan memulakan karangannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ada sebabnya, ada asasnya. Dikata pengarang kitab kita ni, tuan syekh kita ni mengarang kitabnya tidaklah orang kata secara ikut sedap ataupun ikut teletah IT. Maknanya setiap cara karangan beliau itu sebenarnya berpandukan kepada hadis Nabi dan juga berpandukan kepada kitab mulia, kitab Al-Quran yang mulia. Itu dia. Jadi rasanya cukup setakat tu dulu perkongsian untuk hari ini. Cumanya untuk perkongsian akan datang, kalau paling banyak boleh berkongsi dalam seminggunya hanya dua slot ataupun 2 malam sahajalah. Malam lain paksa hambanya tumpukan kepada kuliah hamba di madrasah dan juga di masjid-masjid. InsyaAllah akan cuba hamba ikhtiarkan dalam seminggu tu bolehlah kita postkan perkongsian ini 2 kali seminggu. Wallahu a'lam wa ilaihil marji'u wal